Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Adi, kembali lagi pada channel saya. So, video kali ni saya nak menjawab soalan daripada salah seorang daripada subscriber saya, kan. Nama dia Eta Malisa. Assalamualaikum tuan, boleh tak guna teknik compounding selepas 3 tahun macam tu ubah ke teknik rolling? Okey, sebelum saya jawab ni, kan, untuk anda yang mungkin baru sahaja berjumpa dengan channel saya ni, anda boleh subscribe dulu. Anda boleh subscribe, anda boleh tekan loceng notification, dan sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya, boleh letakkan dengan komen. InsyaAllah saya akan review soalan anda dan saya akan jawab untuk video-video akan datang. Okey, so kembali kepada soalan tadi, kan, gunakan ESB financing, gunakan teknik compounding, kan. Maksudnya dividen tu tak keluarkan. Teknik compounding ni maksudnya anda duit dividen tu anda tak keluarkan. So bayar duit financing, duit dividen simpan dalam bank, simpan dalam ESB. Selepas 3 tahun tukar pula. Tukar maknanya biar aje teknik duit compounding tu dalam ESB, lepas 3 tahun barulah gunakan dividen untuk bayar balik loan. Boleh, tak ada masalah, kan. Cuma impact dia nanti akan berbeza lah, kan. Kiraan dia nanti bila hujung nanti lepas you buat ESB financing, dia tak sama, sebab tak sama kalau you buat selama-lamanya compounding. Tapi tak apa, sebenarnya boleh. Kalau tanya saya, memang boleh, tak ada masalah. Sebenarnya lebih kalau untuk ESBF ni, saya sebenarnya lebih menekankan untuk mendisiplinkan kita ni menyimpan. Okay, sebab ramai orang kadang-kadang dia bukan tak ada duit, dia tak ada disiplin untuk menyimpan. Apa jadi? Bila duit dapat, belanja. Duit dapat, belanja. Duit dapat, belanja. Sedangkan sepatutnya, bila duit dapat, kena simpan dulu, kan. Duit dapat, pecahkan kepada 4 bahagian, kan. 10% untuk you punya protection. Protection apa? Protection contoh untuk you punya takaful atau insurans. Kalau sakit ke, kalau lumpuh ke, kalau sakit kritikal ke. So 10% daripada you punya income. Kalau 10% tu tinggi sangat, mungkin boleh ambil 6%, 7%. So yang tu untuk takaful punya protection. Kemudian 10% lagi untuk you punya emergency. Emergency macam mana? Emergency sekiranya perlukan repair and maintenance. Contoh sebagai kata-kata anda pakai kereta, tiba-tiba tayar bocor, kan, kereta 3 tayar kena servis, betul, ataupun kadang-kadang tiba-tiba bateri kong. So you perlukan duit cash, immediate cash. Jadi you perlukan simpanan dalam bentuk cash untuk emergency, untuk tujuan repair and maintenance. Satu lagi untuk emergency pula, untuk kalau katakanlah minor illness. So minor illness ni maksudnya kalau katakanlah anda demam, ada sesama, nak pergi klinik, kan. So biasanya kalau takaful punya medical card personal ni, kecuali kalau yang company punya lah. Kalau personal punya medical card ni, anda perlu warded dulu baru boleh claim. Jadi kalau katakanlah minor illness, tak sesama demam, kadang-kadang anda pergi hospital atau klinik, dia bagi ubat balik. Jadi yang tu tak warded. Bila tak warded, anda kena bayar sendiri. Jadi tak boleh claim medical card. Jadi untuk minor illness, kan, gunakan personal punya emergency fund. Dan sebenarnya boleh gunakan ESB teknik compounding tu untuk emergency fund, sebab duit tu sebenarnya kita boleh gunakan anytime, kan. Jumlah compounding tu walaupun tiba-tiba ada emergency, kita boleh gunakan. Kalau tak gunakan, dia akan compound sekali dengan principal dan dapat dividen keseluruhan dia. Tapi kalau katakanlah you nak pakai pun boleh. Jadi dekat ESB financing ni, you boleh dapat 2 benda lah. Pertama investment, kedua juga emergency fund. Okey, lagi 10% gunakan untuk investment yang lebih agresif lah. Contoh unit trust ke, ataupun you gunakan duit tu target untuk beli property ke, dan selebihnya 70% barulah you belanja. Jadi kat situ anda kena susun lah anda punya kewangan. Dapat gaji, 10% protection, 10% untuk you punya kita panggil emergency fund, 10% lagi untuk you punya investment. Dan kalau you ada parent, saya cadangkan you allocate lagi 10% untuk you punya parent. Sebab ini saya punya pengalaman sendirilah. Kita kadang-kadang nak mendapatkan return dari segi direct investment kita, contoh dividen ESB, property, semua everything. Tapi sebenarnya kalau kita sedekah ataupun kita bagi kita punya parent, sebenarnya itu adalah investment yang sangat bagus. Saya punya pengalaman sendiri, saya dapat banyak, orang kata, rezeki lah, kan. Business lah, dapat peluang macam-macam lah untuk dapat duit lah, disebabkan oleh saya allocate sedikit sebahagian duit saya untuk saya punya parent. Dan kebetulan baru-baru ni saya pun nak jumpa ada satu doktor ni, kan. Doktor, dia lecturer lah, dari salah sebuah universiti dekat Malaysia, dekat KL. So dia cerita lah, masa dia mula-mula kerja dulu, ada sampai satu masa
dia bagi duit gaji kecil kan, gaji kecil dia bagi mak dia 200 setiap bulan, 200 sampai satu masa tu bulan keempat ke bulan kelima dia tak boleh nak bagi dah, macam duit tak cukup sangat kan. Bila duit tak cukup sangat, dia pun stop bagi duit mak dia lah. Dan dia pula anak yang sulung, dia anak lelaki sulung pula tu, dan dia pula antara yang kerja okey lah sikit jadi lecturer kan. Jadi satu masa mak dia telefon nak pakai duit sebab adik-adik dia nak pakai duit lah, adik-adik nak sekolah. Dia cuma dalam bank ada RM500 je. RM500. Jadi RM500 ni dia rasa macam bersalah, macam mana ni kan. Jadi tak apalah, sebab mak dia nak minta kan, so dia bagi semua RM500 tu pada mak dia. Jadi dia cuma ada bekalan untuk makanan je kan, makanan beras semua ada lah, tapi yang lain semua tak ada lah. Jadi nak jadikan cerita, sehari selepas dia bagi duit mak dia RM500 tu kan, tiba-tiba dia dapat call kan daripada somebody, maksudnya dia dapat duit bonus RM5,000 hasil daripada kerja dia yang sebelum-sebelum ni kan. So nampak tak, sebenarnya kadang-kadang benda tu kita investment yang kita tak jangka, sebab kita sedekah kat orang, kita bagi duit pada parent kita kan, sebenarnya kita berniaga dengan Allah. Dalam Quran pun sebut sebenarnya sebahagian duit daripada yang kita dapat ni kita kena infakkan kepada Allah lah, sebab kita tak tahu kan bagaimana Allah bagi rezeki kita dekat kita berlipat kali ganda. So itu saja daripada saya untuk kali ini. Sekiranya anda ingin bertanya soalan, boleh letakkan di ruangan komen, ataupun kalau anda nak dapatkan personal advice, anda boleh klik link dekat saya punya description, dan jangan lupa subscribe, share dan like serta komen apa-apa yang anda nak tanya kan. So berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.